Selamat bertemu kembali. Seringkali kita disuruh untuk menulis karangan tentang ciri-ciri yang seharusnya dimiliki oleh golongan muda, remaja, belia atau warga muda di negara kita. Alangkah baiknya jikalau kita dapat memberi keterangan tentang ciri-ciri tersebut dengan satu susunan bahasa yang indah serta berkesan. Petikan terpilih yang ketiga pada hari ini mengemukakan satu cara yang boleh kita jadikan contoh. Baik, kita nikmati petikan ini terlebih dahulu. Belia yang menjadi harapan bangsa perlu berdaya ketahanan fisikal yang tinggi, memiliki kekuatan mental, serta peka terhadap peranan dan tanggungjawab masing-masing. Golongan belia yang dimaksudkan itu dapat disamakan dengan sebiji benih yang subur. Kalau dicampak ke laut, menjadi pulau. Dihumban ke darat, menjadi gunung. Dilambung ke langit, menjadi bintang. Dan jatuh ke lembah, menjadi sungai. Warga muda yang rajin menimba ilmu, serta sanggup menghadapi segala cabaran dengan tabah dan yakin, akan berjaya mengatasi apa-apa jua dugaan yang dihadapi. Indah betul kan petikan ini? Menurut penulis, belia yang menjadi harapan bangsa perlu berdaya ketahanan fisikal yang tinggi. Itu satu. Daya ketahanan fisikal yang tinggi menunjukkan bahawa belia yang dimaksudkan ini ialah belia yang tahan lasak dan mereka akan menyelesaikan segala tugas ataupun tanggungjawab yang diberikan itu dengan sebaik-baiknya dengan tulang empat kerat mereka. Mereka ini bukan golongan yang cepat berputus asa atau lekas patah semangat. Belia sebegini memiliki kekuatan mental. Kekuatan mental menunjukkan daya pemikiran yang tinggi. Serta peka bermaksud mudah berasa sesuatu. Maknanya mereka tidak lalai. Atau mereka golongan yang sensitif. Maknanya mereka mudah merasai perkara-perkara yang berlaku di sekeliling mereka dan sanggup bertindak dengan tepat untuk menyelesaikan segala cabaran yang dihadapi. Jadi, peka terhadap peranan dan tanggungjawab masing-masing. Sudah tentu ada bezanya antara peranan dengan tanggungjawab. Peranan bermaksud tugas yang dilakukan untuk menjayakan sesuatu. Contohnya, ada orang bertugas sebagai seorang guru. Jadi, mereka memainkan peranan untuk menyebarkan ilmu kepada orang ramai. Tanggungjawab pula bermaksud sesuatu kerja atau tugas yang mesti dilakukan. Maksudnya, satu kewajipan lah itu. Baik. Golongan belia yang dimaksudkan itu dapat disamakan dengan sebiji benih yang subur. Di sini penulis menyamakan belia yang hebat itu dengan sebiji benih yang subur. Kenapa disamakan dengan benih yang subur? Sudah tentu benih. Kalau subur dan ditanam akan tumbuh menjadi pokok yang besar serta berhasil. Jadi, golongan belia yang dimaksudkan itu dapat disamakan dengan sebiji benih yang subur. Kalau dicampak ke laut menjadi pulau, dihumban ke darat menjadi gunung, dilambung ke langit menjadi bintang, dan jatuh ke lembah menjadi sungai. Indah tu. Penulis menganggap bahawa belia yang cemerlang itu, belia yang diharapkan oleh negara itu, ibarat sebiji benih yang subur. Tak kiralah kita campak ke, humban ke, baling ke, lambung ke, buang ke mana-mana. Belia yang dimaksudkan itu tetap akan mengatasi segala dugaan, segala rintangan yang dihadapinya. Maknanya, belia seperti ini memangnya hebat, memangnya akan berjaya satu hari nanti.
warga muda yang rajin menimba ilmu. Mengapa menimba ilmu? Ilmu itu dapat kita tambah dari hari ke hari, baik kita menambahnya dengan cepat atau dengan perlahan. Tapi kalau kita gunakan timba, kalau kita menggunakan timba yang besar ni, kita timba ilmu, maknanya kita cari, kita peroleh, kita raih ilmu itu banyak-banyak dan kita menjadi individu yang unggul, kan? Warga muda yang rajin menimba ilmu serta sanggup menghadapi segala cabaran dengan tabah dan yakin akan berjaya mengatasi apa-apa jua dugaan yang dihadapi. Jadi, belia yang menimba ilmu, maksudnya memperoleh ilmu sebanyak mungkin, ya, sudah pastilah akan berjaya berkat ketabahan dan keyakinan yang terdapat dalam diri masing-masing. Jadi mereka akan berjaya mengatasi apa-apa jua dugaan, maksudnya barang sesuatu cubaan atau ujian, mereka pasti akan berjaya. Belia seperti ini tidak takut ataupun tidak gentar untuk menghadapi cabaran. Malahan, dugaan itulah yang akan mematangkan mereka dan bukannya melemahkan mereka. Jadi, contohilah ya pedoman yang terdapat dalam petikan ini dan jadilah belia yang hebat demi masa depan negara yang cemerlang. Sekian, selamat maju jaya. Apa kabar? Saya berharap kalian berada dalam keadaan yang sehat. Setelah bertahun-tahun menjadi guru bahasa, saya dapati bahwa pelajar selalu bingung dan menggelabah apabila mereka menggunakan kata masmuk. Sesungguhnya, penggunaan kata masmuk ini bukanlah satu perkara yang senang jikalau kita tidak menguasai petua yang tersembunyi di sebaliknya. Apakah itu kata masmuk? Kata masmuk ini sebenarnya kombinasi dua perkataan berlainan yang tujuannya ialah untuk mencipta satu maksud yang baru. Contohnya perkataan tanggung jawab. Perkataan tanggung dipadankan dengan jawab untuk mencipta maksud baru iaitu kewajipan. Walaupun tanggung ada maksudnya yang tersendiri, jawab pun perkataan yang mempunyai maksud yang tersendiri. Tapi apabila dipadankan, wujud perkataan yang memikul maksud yang baru. Begitu juga dengan warga muda. Warga sudah tentu himpunan manusia, kan? Muda pula menunjukkan kumpulan ini terdiri daripada orang yang tidak tua. Jadi warga muda kalau dipadankan menjadi belia pula maksudnya. Samalah seperti perkataan ibu bapa. Baik, saya terangkan dalam bahasa Inggris. Ibu, mother. Bapa, father. Kalau disatukan atau digabungkan atau dipadankan ibu bapa, jadi parents. Wujudlah maksud ketiga, parents. Jadi, ibu bapa ini kita eja bersambungkah? Berpisah. Itu yang menyebabkan kepala kita pening. Sebab ada beribu-ribu kata masmuk yang memerlukan kita mengetahui sama ada dieja secara bersambungkah atau berpisah. Jadi bagaimana kita hendak membuat keputusan yang tepat? Dan selagi kita tidak pandai tentang perkara ini, kita terus akan melakukan kesilapan dalam hasil tulisan kita kelak. Dan sudah tentulah markah akan dipotong. Tanggungjawab. Satu ke dua perkataan. Guru besar. Bandaraya. Satu perkataan ke berpisah bandaraya. Saya tengok di Melaka ada banyak papan iklan yang mengatakan selamat datang ke negeri Melaka. Bandaraya bersejarah.
Mereka ejanya secara bersambung. Betul ke tidak? Sambung ke pisah? Atau mungkin kedua-duanya betul? Dan banyak perkataan lainlah. Warga muda, warga tua sambung ke? Warga negara bagaimana pula? Semula jadi, tengah hari, olahraga, kaki tangan, lebuh raya, pilihan raya, dan banyak lagi. Jadi, pada hari ini, saya nak kemukakan satu rahsia yang tersembunyi di sebalik isu ini. Sudah tentulah rahsia ini lebih hebat daripada petua, kan? Kalau kita mengetahui sesuatu rahsia, kita seolah-olah memiliki kunci yang mampu membebaskan kita daripada alam kemuskilan. Baik, apakah rahsianya? Baiklah, dah bersedia? Saya nak kemukakan rahsianya ni. Mula-mula sekali, saya nak kemukakan geng. Ini dia. Nama geng ini Geng 15. Apakah rahsia di sebalik Geng 15 ini? Sebenarnya banyak pelajar dan banyak orang tidak sedar bahawa Dewan Bahasa dan Pustaka sudah pun menentukan kata-kata masmuk yang sepatutnya dieja bersambung. Dan jikalau dalam senarai yang dikemukakan itu tidak ada perkataan tersebut, maka kata masmuk itu kita eja berpisah sajalah. Jadi, jangan gundah gulana. Cuma 15 perkataan saja. Benar. Bukan 150, bukan 1500 patah perkataan. 15 sahaja. Takkan kita tak mampu menghafalnya. Pokoknya, apakah kata-kata masmuk yang tersenarai dalam Geng 15 ini? Inilah rahsianya. Saya kemukakan satu formula untuk memudahkan kita menghafalnya. A, B, J, K, M, O, P, S, T, W. Satu perkataan bermula dengan ejaan A. Dua perkataan bermula dengan ejaan B. Dan seterusnya. Jadi S ada 3 perkataan. Dan kalau kita ingat akan formula ini, maka mudahlah untuk kita senaraikan ke 15 perkataannya di sini. 1 antarabangsa. 2 perkataan bermula dengan B, kan? Beritahu dan Bumiputera. 1 perkataan bermula dengan J, jawatan kuasa. 2 bermula dengan K, kerjasama kaki tangan. 1 bermula dengan M, matahari. 1 O, olahraga. 1 P, Pesuruhjaya. 3 perkataan maksud saya 3 kata masmuk bermula dengan ejaan S, Suruhanjaya, Setiausaha, Sukarela. 2 bermula dengan ejaan T, tanggungjawab, tanda tangan, dan 1 warga negara. Jikalau kata masmuk yang ingin kita gunakan itu tidak terdapat dalam senarai itu bukan itu, ini, maka ejalah secara berpisah dan kita sudah hampir betul. Jadi saya berharap pelajaran kita pada hari ini yang mengemukakan rahsia kecil ini dapat memantapkan cara kita menulis dalam hasil-hasil tulisan kita yang akan datang. Selamat mencuba dan selamat maju jaya.